Makanan juga merupakan satu rangsangan untuk fisiologi dalam gaya pembelajaran pelajar. Jadi bila berkaitan dengan pemakanan, di situ suka makan ataupun minum semasa belajar. Jika tidak, pembelajaran akan menjadi kurang seronok dan seterusnya menjejaskan keberkesanan pembelajaran. Jadi ini antara sekiranya yang suka makan sambil belajar. Tapi dalam etika belajar di dalam kelas, kita memang tidak galakkan lah. Sebab dia tidak macam dari segi adab, tidak elok. Seterusnya dari segi masa belajar, ramai pelajar suka belajar dalam waktu pagi ataupun waktu malam kerana suasana kedua-dua tempoh masa adalah segar, kondusif, nyaman dan tenteram. Daripada waktu petang, ada yang suka belajar pada waktu lewat malam kerana suasana sunyi. Itu antara yang berkaitan dengan rangsangan fisiologi. Kalau kita lihat dari segi mobility, itu pergerakan, ada yang suka berdiri atau yang berjalan-jalan sana sini semasa belajar. Ada pula suka menukar tempat duduk kerap kali semasa belajar. Sebab terdapat ramai pelajar yang suka belajar dengan dudukkan tanpa bergerak di suatu kawasan yang lebih selesa. Itu terpulanglah, itu antara rangsangan untuk gaya pembelajaran masing-masing. Akhir sekali berkaitan dengan rangsangan psikologi oleh model Dunn and Dunn ini, iaitu berkaitan dengan analitik, suka belajar sesuatu secara teliti dan terperinci. Ini antara orang yang suka belajar secara feel independent tadi kan. Dia suka belajar melihat perkara itu dengan lebih terperinci. Dia akan cuba terokai. Satu lagi dari segi global, ada yang suka belajar dan mengamati sesuatu aspek secara keseluruhan dan holistik. Dia tengok keseluruhan dulu, baru dia pergi kepada akhir sekali baru dia pergi kepada poin-poin yang terperinci lah. Jadi satu lagi dari segi gerak hati, belajar bergantung mood. Ini bahaya sikit lah. Kalau langsung tak ada mood, tak dapat belajar lah. Sebab itu gerak hati ni kita kena ada kesedaran untuk motivasi belajar. Jika angin baik, pelajar akan belajar bersungguh-sungguh. Kalau tidak, dia akan merangan dan tidak memberi tumpuan. Sebab itu, guru kena tahu macam mana nak menggerakkan rasa kesedaran supaya pelajar ini terus bermotivasi belajar di dalam kelas. Ini rangsangan psikologi lah. Guru boleh mainkan apa-apa cara yang boleh menyebabkan dia sedar sendiri untuk terus belajar. Ini antara yang dikatakan psikologi juga dari segi reflektif. Suka belajar dengan cara berfikir untuk membuat kajian, membentuk hipotesis, menganalisis, mentafsir dan membuat kesimpulan. Misalnya pembelajaran sains. Reflektif ni kalau lihat dari segi gaya pembelajaran seseorang, dia suka melihat kekuatan. Pun kalau dari segi kelemahan, kenapa lemah dalam bahagian ini, bahagian itu. Itu antara pelajar dari segi reflektif. Kalau dari segi pemprosesan otak kiri, kemahiran berfikir dalam bidang analitis, urutan, fakta, bahasa, penulisan, logik dan sains dan teknologi, itu adalah orang yang lebih kepada kemahiran berfikir, lebih kepada ke arah otak kiri lah. Dia memang seorang yang analitik. Kalau compare yang untuk otak kanan, dia lebih kepada fikiran yang kreatif. Sebab itu dia akan lebih minat kepada bidang seni, artistik, muzik, mereka bentuk aktiviti-aktiviti yang bercorak kreatif. Ini antara gaya pembelajaran yang mempengaruhi disebabkan otak kiri dan otak kanan. Okey, tadi dah selesai model Dunn and Dunn. Sekarang kita pergi kepada model Cobb 1984. Kalau kita lihat grafik ini, di situ ada accommodators, leveragers, assimilators, ada convergers. Ini antara yang ditekankan oleh Cobb tentang gaya pembelajaran seseorang. Kalau dari segi accommodator, maksudnya dia membuat persepsi terhadap maklumat yang konkret sahaja dan memprosesnya dengan cara membuat percubaan dan latihan yang banyak. Jadi, dia akan melaksanakan rancangan dan eksperimen serta disesuaikan kepada keadaan yang segera. Ini antara pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran yang banyak menggunakan amali, yang banyak menggunakan demonstrasi, sebab dia nak melihat setakat mana pembelajaran dia bermakna
Maksudnya kat sini kalau kita kaitkan dengan maklumat yang konkret, di sini dia memang seorang yang suka melakukan secara hands-on activity, digunakan maklumat yang lama dan diubah sama ada sesuai ke tidak dengan hasil kepada pembelajaran dia tadilah. Contoh kat sini kalau kita kaitkan dengan kemahiran berbasikal. Kemahiran berbasikal, pelajar ni memang pandai berbasikal, tapi pada umur dia 18 tahun, takkanlah dia, ada yang pelajar menuntut lah ibu bapa, takkanlah nak pakai basikal sekolah, dia nak pakai motor. Jadi cara pembelajaran dia untuk tentang accumulator ini, dia akan mengkaji motosikal, mana bahagian starter dia, mana bahagian brake dia, mana bahagian macam-macam yang untuk tentang motor lah. Kalau dia press motor dia laju-laju, setakat mana kelajuan dia, kalau dia press sedikit, setakat mana perlahannya motor dia. Di situ maksudnya dia dah boleh membuat persepsi percubaan menggunakan sesuatu dan latihan yang banyak supaya dia boleh menunggang motosikal dengan macam mana. Kalau dia seorang yang macam berhati-hati, dia akan menggunakan motosikal itu dengan betul lah. Tapi kalau ada pelajar yang tidak mementingkan keselamatan, dengan emosi, dengan seronok saja, dia akan gunakan kemahiran motosikal itu dengan cara yang tak betul. Sebab itu yang saya boleh kaitkan kat sini, accumulator ini, pelajar jenis ini dia akan gunakan pengalaman lama dia, tapi dia apply dan cuba untuk penggunaan kenderaan yang lain ke pembelajaran yang lain supaya dia kuasai pembelajaran tersebut. Jadi itu yang saya kaitkan basikal dengan motosikal tadi. Okay. Dia belajar banyak tentang maklumat konkret dan latihan dan eksperimen yang banyak supaya disesuaikan dengan keadaan segera kemahiran pembelajaran dia tadilah. Kalau berkaitan dengan assimilator, di sini dia cuma dikaitkan dengan maklumat abstrak yang memerlukan analisis lebih mendalam tetapi memproses maklumat secara pemerhatian reflektif. Kalau kita lihat balik kepada pemikir-pemikir yang abstrak ini, yang lebih kepada analisis independen kan. Di sini mereka banyak menggunakan penakalan induktif dan mempunyai keupayaan mewujudkan model teori lah. Di sini dia bertentangan dengan accommodator. Di sini dia lebih banyak menganalisis benda-benda abstrak dari segi melalui pemerhatian. Kalau lihat dari segi penakulan induktif, dia akan perincikan satu persatu supaya pembelajaran dia sangat bermakna tentang sesuatu perkara yang nak dihasilkan. Contohnya kalau dia nak mewujudkan model teori apakah berkaitan dengan tadi yang berkaitan dengan motosikal tadi lah. Kalau kita guna motosikal tadi, dia akan reflektif. Kan motosikal boleh bergerak. Kalau boleh bergerak, dia akan perhati. Disebabkan apa? Enjin kan, jadi enjin. Jadi di situ kalau dia gunakan pemerhatian dia melalui enjin tadi, apa benda yang boleh membantu untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan enjin yang membantu manusia menyelesaikan ataupun membuat sesuatu pekerjaan dengan mudah. Di situ dah kita boleh kaitkan dia mungkin menggunakan enjin itu untuk menghasilkan kalau contoh ambil vacuum ke, enjin itu dihasilkan dalam vacuum yang boleh digunakan membantu seorang si rumah tanpa menggunakan banyak tenaga dalam membersihkan kawasan rumah, dalam rumah. Itu antara yang saya boleh beri terangkan berkaitan dengan assimilator. Itu maklumat abstrak itu dia boleh wujudkan satu lagi model yang dia nak hasilkan. Berbanding dengan accommodator tadi, dia banyak membuat secara konkret percubaan, latihan banyak-banyak.
Okey, yang seterusnya diverger membuat persepsi terhadap maklumat yang konkret, jelas serta nyata dan memprosesnya dengan cara yang membuat pemerhatian yang reflektif bagi melahirkan idea baru tanpa sebarang praktikal. Jadi kat sini dia melihat situasi-situasi dari pelbagai perspektif dan bergantung dengan banyak pada pencampahan fikiran dan penghasilan idea-idea. Seperti yang saya pernah beritahu sebelum ni, gaya pembelajaran yang diverger ini, dia memang seorang yang banyak idea. Apabila banyak idea, dia boleh menghasilkan pelbagai perspektif tentang sesuatu perkara. Kalau contoh, kita kata menyapu sampah. Ada pelbagai cara menyapu sampah kalau gaya pembelajaran seorang yang diverger. Sebab kat sini maklumat konkret kan, menyapu lebih kepada konkret. Apabila menyapu itu konkret, dia boleh katakan guna penyapu. Guna penyapu itu adalah cara tradisional. So, penyapu jenis macam mana? Penyapu jenis lidi ke? Penyapu jenis apa lagi yang kita pakai selalu tu? Dan mungkin kita boleh katakan boleh guna vacuum. Apa lagi? Itu antara pilihan-pilihan yang tentang kebersihan, macam mana nak menjaga kebersihan dalam rumah lah. Di sini gaya pembelajaran yang diverger ini dia banyak idea yang konkret, yang boleh dikatakan membantu dia berfikir mana kekuatan, mana kelemahan. Itu maksudnya cuma persepsi saja, tapi tanpa melahirkan secara praktikal lah laksanakan. Jadi idea-idea diverger ini memang sangat membantu sesiapa yang mempunyai masalah, dia boleh senaraikan apa cara penyelesaian yang boleh difikirkan. Kalau berkaitan dengan gaya pembelajaran converger, di sini dia membuat persepsi terhadap maklumat abstrak tetapi memprosesnya dengan cara percubaan dan latihan yang aktif. Yang ini bergantung pada banyaknya penaklukulan deduktif hypothetical. Okay. So kat sini seperti yang saya beritahu, seorang yang converger ini kalau dia membuat sesuatu perkara, dia pilih perkara itu yang tepat, itulah yang dia akan jadikan sebagai jawapan dia. Yang saya pernah beritahu kan, apabila dia senarai ABCD, jawapan untuk objektif, dia boleh bid satu jawapan yang sangat tepat. Apabila dia dapat menjawab satu jawapan yang sangat tepat, di situ dia akan memproses maklumat itu dengan percubaan dan latihan yang aktif lah. Sebab kalau dia tak membuat percubaan dan latihan yang aktif, di situ dia tak dapat nak bid apa jawapan yang paling tepat. Sebab itu dia banyak bergantung kepada penaklukulan deduktif hypothetical. Di situ dia taklah banyak sangat idea. Dia opposite dengan diverger. Diverger banyak idea. Dan converger ni dia cuma satu tapi dia boleh buat banyak kali latihan supaya dia dapat mendapat jawapan yang sangat tepat lah. Kalau kita lihat kat sini secara abstrak untuk memudahkan kita memahami yang dikatakan oleh model COP tadi, akumulator ini lebih kepada pengalaman konkret dan eksperimentasi yang aktif. Konkret seperti yang saya cerita tadi tentang musikal, lepas tu eksperimentasi. Di situ dia banyak membuat eksperimen untuk dia dapatkan pembelajaran. Berbanding dengan assimilator, di situ dia memang konseptual, lebih kepada abstrak. Dia dapat gambaran sahaja. Sebab di situ dia akan kaitkan dengan pemerhatian reflektif. Dia menggunakan kaedah pemerhatian dalam menimba ilmu pengetahuan dia. Kalau yang berkaitan dengan kat sini kita ulas lebih lanjut, akumulator, pengalaman konkret, hebat melakukan sesuatu perkara, melibatkan diri sendiri secara menyeluruh, bijak berhadapan dengan situasi yang rumit, eksperimentasi yang aktif iaitu dia dapat menyelesaikan masalah dengan cara cuba jaya, berani mengambil risiko dan bijak menyesuaikan diri. Kalau kita lihat untuk ciri-ciri gaya pembelajaran akumulator, kita akan teruskan lagi lepas ini.